أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita sama-sama duduk di dalam perkongsian ilmu. Moga-moga kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bertakwa kepadanya dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan majlis-majlis ilmu insya-Allah taala alam. Baik. Spek mata mana spek mata? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hari ini kita bersama-sama pada petang yang penuh barakah. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bersama-sama bersoal jawab. Kalau tuan-puan nak tahu apa soal jawabnya, tak, anak tanya enta jawab, tak, anak tanya kalian jawab. InsyaAllah ada hadiah-hadiah menarik pada petang ini di page Telemon Sejahtera insyaAllah. Baik, sebelum daripada itu saya nak mengajak kepada tuan-puan untuk kita menghayati kalamullah, untuk kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran.
yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, bulan yang diturunnya di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai petunjuk yang menjadikan petunjuk Al-Quran ini diturun untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Bagi sekalian manusia. Dan menjelaskan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk. Dan menjelaskan perbezaan, yaitu memisahkan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Perbezaan antara yang benar dan yang salah. Benar, yang batil. Tak beza yang benar dengan yang batil, ataupun yang benar ataupun yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan, kalau kita tengok anak bulan atau mengetahui akan adanya anak bulan, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Yang ni bulan sekarang kita puasa ni lah. Dan sesiapa yang sakit, kalau orang yang sakit atau dalam musafir, sakit atau musafir, maka dibolehkan ia berbuka. Dan boleh dia buka, kemudian wajiblah ia berpuasa. Sebanyak mana dia kena gantilah puasanya, sebanyak mana hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu boleh kemudahan, dan ia tidak akan menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukup bilangan puasa sebulan, dan supaya kamu membesarkan Allah SWT kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Tu dia. Allah SWT berfirman, antaranya kita dapat tahu daripada ayat ini bahawa antara peristiwa yang besar yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Ayat ini menjadi dalil kepada kita tentang Al-Quranul Karim diturun di dalam bulan Ramadan. Hari ini kita menyambut nuzul Quran. Iaitu tentang awalnya permulaan Al-Quran diturunkan secara berangsuran selama 23 tahun. 7 bulan Ramadan, ulama mengatakan permulaan
Al-Quran diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah kepada umat Islam, malah ia terkenal dengan peristiwa yang besar dalam Islam. Peristiwa yang besar dalam Islam, bulan yang diturunnya Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim. Para pakar tafsir dalam hadis merekodkan bahawa Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf kitab-kitab selain kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran kepada para rasul terdahulu pada bulan Ramadan. Suhuf pun dah diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim. Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya satu malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengatakan bahawa kepada kita dan Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada kita. Al-Quran ini memberi kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Dan Al-Quran ini kita sedia maklum sebagai petunjuk bagi kita, map bagi kita. Kalau kita sesat, maka tak dapat tidak kita kena ada petunjuk. Apa petunjuk dia? Iaitu jalan ataupun jalan cerita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak petunjuk ataupun jalan cerita. Ada apa-apa persoalan ke nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah jika ada persoalan ataupun apa yang untuk diajukan, insyaAllah. Ustaz daripada Fatani, Thailand, bagi tahu cara-cara khatam Quran, Ustaz. Bagi tahu cara-cara nak khatam Al-Quran. Baik, cara-cara kita nak khatam Al-Quranul Karim mudah sangat-sangat. Mudah sangat-sangat.
Yang pertama kita kena reti dululah. Kena pandai dulu Al-Quran tu. Kita nak baca, kita kena pandai. Kalau tak pandai, kita kena dengar ataupun kita kena belajar. Itu antaranya. Yang kedua, dah kita pandai. Dah kita boleh belajar dah. Kita ada beberapa kaedah untuk kita mempelajari ataupun mengkhatam Al-Quranul Karim. Kalau kita masuk daripada awal bulan Ramadan, kita ambil satu masa ataupun satu muka surat, satu helai, iaitu 2 muka surat. Kalau untuk sehari, 1 juzuk. 1 juzuk sehari Ambil sebelum semayang, lepas mayang, semuka surat. 5 waktu. Tu antara kaedah. Boleh habis juzuk. Ini untuk kaedah juzuk. Ataupun, sebab 1 juzuk 20 layang ataupun 20 muka surat. Kalau kita ambil 20 muka surat, bermakna dalam 10 helai. 10 helai. Kita boleh ambil berapa banyak kita nak. 10 helai peringkat awal setengah juzuk. Lebih kurang kita ambil masa setengah jam. Ambil masa 1 jam. Dan kita boleh main telefon 24 jam. Kadang-kadang. Nawak lah 24 jam. Ada orang tidur, makan, dah apalah. Kita boleh main telefon lama lah, berjam-jam. Takkan dalam main telefon kita tak boleh nak buka Quran. Takkan dalam telefon kita tak boleh manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Ambil masa, kita baca Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita nak guna benda-benda yang lain. Yang paling penting Al-Quran. Wajib bagi umat Islam kena baca Al-Quran dalam hidup dia tiap-tiap hari. Sebab Al-Quran ni lah petunjuk dia. Kalau orang, dia boleh baca teks-teks yang banyak, buku-buku yang banyak. Tetapi Al-Quran dia tak baca, rugi sangat-sangat. Melainkan buku-buku yang dia baca mengandungi Al-Quran. Mengandungi kalimah-kalimah Allah. Mengandungi keterangan-keterangan Allah berdasarkan Al-Quran, tu tak ada masalah. Untuk kita mentadabbur, untuk kita menhayati Al-Quran. Baik itu Al-Quran ini tidak dapat dipisahkan dengan hadis. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Ataupun kita panggil Lailah tu malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang dinamakan malam Qadar? Kamu tahu tak? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Lailatul Qadar, malam Qadar itu khairun, lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, malam diturunnya Al-Quran ke permukaan langit bumi. Diorang tanya, Ustaz, berapa hari ini berlakunya nuzul Quran? Sedangkan nuzul Quran berlaku pada malam Lailatul Qadar. Baik, saya nak jawab. Nuzul Quran sepenuh hari kenabian, diutuskan Nabi SAW menjadi rasul. Ketika mana Nabi di Gua Sur atau di Gua Nur, Gua Nur ataupun dipanggil Gua Hira, Nabi SAW pada mulanya didatangi malaikat Jibril dan menurunnya Al-Quran.
Malaikat Jibril waktu Al-Quran malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Wallahu alam. Sebab tu kita kena cari, kita kena kejar dan kita kena ambil di dalam bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Baik itu saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat supaya sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan, Ramadan yang terakhir, iaitu 10 hari yang terakhir, masa ni kita nak cari pakaian. Kalau kita sempat nak cari pakaian, carilah dulu. Nak cari apa-apa pun carilah masa ni. Jangan kita sibukkan diri kita pada akhir-akhir Ramadan. Ni mujurlah ada PKP. Kalau tak ada PKP, hari-hari kita sibuk. Ada PKP pun sibuk juga. Tak sesibuk sebagaimana tidak ada PKP. Ataupun PKPB. Baik. Kita faham. Kita tahu Al-Quran ni diturunkan malam Lailatul Qadar. Dan apa hari ni disebut nuzul Quran? Sebab diturunnya Al-Quran pula. Nuzul nazala. Nazala Al-Quran. Tak diturunnya Al-Quran. Sebagai petunjuk kepada manusia. Ada tu ke soalan ke? Backhand dia, dah backhand pun kita. Tak, kita cakap molek. Tak, kita cakap biasalah. Kita cakap ni kadang-kadang orang ingat kita backhand. Kita hak paling lembut dah cakap ni. Suara pun lembut dah, halus dah ni suara. Tak, kalau suara kasar memang nampak backhand lah. Tak, suara halus pun dengar macam backhand dah ahu lah. Tak, tuang pun halus juga. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak, Allah salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Orang tanya kita. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Malam ini dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Pada peringkat awal, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia. Sekaligus berdebok. Tak. Orang kata, betul tak ni? Tak. Tak betul ni. Tak betul. Al-Quran ni memang malam Lailatul Qadar. Secara sekaligus ke langit dunia. Lalu dibawa ke tempat yang dinamakan Maqwi An-Nujum. Ataupun disebut Baitul Azzah. Kita kenali Baitul Azzah. Ketika mana Malaikat Jibril ambil kat Baitul Ma'mur ataupun di kolam. Ambil Al-Quran buat turun ke langit dunia. Tak. Ulama mengatakan di Baitul Azzah. Tak, Baitul Azzah iaitu tempat rumah ibadah. Tak, rumah ibadah para malaikat yang sentiasa beribadah. Baitul Azzah terletak di mana, orang tanya? Ada mengatakan pada langit yang pertama. Yang bertepatan sama dengan Allahumma sholli Muhammad, Kaabah, Baitullah. Baitullah, Baitul Azzah. Rumah Allah dan Baitul Azzah. Dua-dua adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sarjana Islam yang menghuraikan selepas Al-Quran turun ke langit dunia, ia diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar sebab dan keadaan yang ditentukan. Lepas itu turun berdebak. Berdebak ni orang tahulah. Berdebak ni sebuah kitab secara lengkap.
Hak kita baca hari ni start alif lam mim. Baca alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah ila akhir ayat. Lepas tu sambung pula surah Baqarah. Sambung pula surah Ali Imran. Sambung pula surah An-Nisa. Sambung pula surah Al-Maidah. Sampai seterusnya. Tak, sehinggalah tak surah An-Nas. Tak, surah yang terakhir. Tetapi Allah Ta'ala menurunkannya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ansurang. Secara satu persatu. Tak, satu persatu melihat tak asbab dan nuzul. Tak, sebab turunnya Al-Quran itu sendiri. Ulama mengatakan memakan masa selama 23 tahun. Tak, start Nabi usia 40 tahun sehinggalah Nabi wafat pada usia 63 tahun. Bermakna selama 23 tahun Nabi diturunkan wahyu Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Tafsir dan hadis merekodkan Al-Quran juga menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran dan susu yang kecil kepada rasul terdahulu pada bulan Ramadan. Peristiwa penurunan kitab adalah wahyu besar bagi rasul yang menerima wahyu. Ini kerana penurunan Al-Quran menandakan pelantikan dan peristiharan sebagai Nabi dan Rasul yang dilantik terus daripada Allah. Umat-umat Rasul itu pula menerima pelantikan menjadi pemimpin secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berbeza dengan pemimpin yang dipilih di kalangan manusia seperti raja, presiden dan lain-lain. Kitab yang diturunkan itu pula adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan dan Rasulnya pula dididik secara langsung daripada Allah. Maka menerima ilmu Allah melalui kitab itu dan disampaikan secara wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Rasul pula itu bersifat benar, amanah, bijaksana, iaitu paling cerdik di kalangan manusia. Wajib menyampaikan ajaran Allah dengan berani dan penuh pengorbanan. Selain itu, Rasul itu juga bersifat ismah, iaitu terpelihara melakukan dosa ataupun kita sebut maksum. Sekiranya mereka melakukan kesilapan, mereka terus diperbetulkan oleh kitab yang diwahyukan kepadanya. Jadi, Rasul itu berbeza dengan pemimpin biasa dan kitab Allah yang diturunkan itu berbeza dengan peraturan ciptaan manusia yang tetap bersifat lemah. Hak manusia bersifat lemah, hak Allah Ta'ala bersifat kuat ataupun kekal. Patuh kepada kitab Allah, terutamanya Al-Quran, perlu diutamakan melebihi daripada kepentingan diri kita. Mengikut perintah Allah wajib bagi seorang yang beriman yang mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Antaranya termasuk makan minum yang ditinggalkan ketika berpuasa. Mata kita berpuasa, wajib kita ikut perintah Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Allah SWT berfirman lagi di dalam Al-Quranul Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun.
Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan, yakni Al-Quranul Karim, dan kamilah yang akan memeliharanya. Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ini tidak ada siapa yang boleh nak seleweng, nak reka, nak cipta. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk melalui Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga sampai hari kiamat. Allah Taala akan jaga sampai hari kiamat. Ramadan juga merupakan bulan menguji kekuatan umat Islam. Dalam sirah dan sejarah Islam terdapat peristiwa penting yang menjadi pengajaran ikhtibar. Penurunnya Al-Quran, tahun kesediaan dan pemergian dan berlakunya peperangan dan pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. 17 Ramadan, macam hari ini kita sebut tarikh nuzul Al-Quran yang dikenali pada Lailatul Qadar. Pada 21 Ramadan, wahyu pertama diturunkan, Iqra, yang mengandungi maksud yang cukup. Peristiwa yang ini digambarkan dalam hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari. Ini juga disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana kita baca yang permulaan tadi. Bulan Ramadan yang padanya turunnya Al-Quran menjadi petunjuk sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Al-Quran itu sebagai petunjuk yang memandu manusia kepada hal tuju yang jelas dan nyata. Ada persoalan ke? Kita nak tengok persoalan daripada sahabat-sahabat jika ada yang tak faham ke? Assalamualaikum Ustaz. Kat mana ni? Rumah Ustaz ke? Ya, sekarang saya berada di rumah saya. Ustaz boleh terangkan sikit bab fidyah. Bab fidyah ni kalau jika kita tinggal semayang, kita tinggal puasa, maka kita nak ganti puasa tadi. Tak, kita ganti puasa, maka kita ganti lewat ataupun kita Allahumma salli ala Muhammad, kita lompat tahun, maka kita kena ganti puasa dan bayar fidyah. Jika kita tidak mampu, tak, kita tak sihat, tak kuat, sakit, yang menyebabkan memang kita tidak ada harapan dan nak sembuh, dan sakit kita tidak ada harapan nak sembuh, maka kita kena bayar fidyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Alhamdulillah setiap hari Ustaz live, semoga dapat ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz, kursi baru tu? Ya, naam. Ni sahabat kita tanya, tak nak ngajar ke nak main telefon? Tak, kita guna telefon itu untuk memaafkan. Tak, kita nak baca komen sahabat-sahabat. Moga-moga jika ada komen-komen untuk pertanyaan soalan, maka kita akan jawab. Jika tidak ada, kita tak jawab lah. Baik tu kita tengok telefon. Tak, sekarang ni zaman mudah. Tak, untuk kita jawab persoalan-persoalan daripada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin tuan-puan tak tahu nak warna. Tak, ni kita tarik je apa kita nak tanya, ataupun nak bagi nasihat, ataupun nak khabar sesuatu. Dan telefon ni juga kita boleh untuk kita peringat kita bersama-sama. Kalau kita lupa Al-Quran, kita boleh tengok, buka aplikasi Al-Quran. Bukan telefon untuk main game saja dah.
Ni ada orang telefon kau untuk game je. Bukan marah main game. Tak ada lah nak main game main lah. Tak. Ataupun bukan telefon untuk tengok Facebook je. Bukan nak tengok kuliah. Bukan nak dengar benda-benda yang baik. Tak. Cuma nak cerita pasal rumah tangga. Tak nak ngadu ke orang. Nak fitnah orang. Nak kutuk orang. Ni. Bukan benda tu je kita guna telefon. Dan ada juga orang guna telefon untuk buat perkara-perkara hodok molek, perkara hok jahat dan sebagainya. Baik tu kita manfaatkan telefon. Dan sekarang ini semua duduk di ujung jari. Cuma kita je dak manfaatkan perkara yang di ujung jari dengan perkara yang baik ataupun tidak baik. Kalau kita guna yang tak baik, telefon yang kita pegang, telefon yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kata kita melakukan perkara yang sia-sia, melebihi ibadah, melebihi segala-galanya, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Aku bagi uangmu banyak atas dunia, tetapi apakah mu buat atas dunia? Tak, bukan hanya main telefon 24 jam, tetapi mu guna telefon tu pula bukan untuk bermanfaat, tetapi untuk perkara sia-sia. Baik tu, kebanyakan ulama-ulama ataupun kita kalau ngaji pondok, telefon diharamkan. Sebab apa? Kerana telefon boleh melalaikan. Tak, boleh menyebabkan rosaknya seorang pelajar, rosaknya seorang manusia. Dengan adanya telefon. Baik tu, kita kena muhasabah. Bukan telefon je, gadget disebut sebagai gadget. Benda-benda elektronik. Tetapi kalau benda-benda elektronik, sekarang ini semakin mudah. Contoh saya nak buka kitab. Tak, saya nak buka kitab. Saya boleh buka ikut PDS. Tak, PDS. Dan kalau tidak ada kitab, kalau contohnya kitab belakang ni macam kitab fiqh Mahaji, ada fiqh macam-macam fiqh dah. Tak, ada kitab tafsir, ada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kita ada. Cuma contohnya macam Sahih Bukhari kita tak ada. Dah, Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari tak ada. Maka kita buka dalam kitab Sahih Bukhari. Kita cari yang betul lah. Dah, ada orang Sahih Bukhari kerak-kerak dah. Dah, kita tengok sebab kita belajar dulu. Dah, gitu dia. Baik tu orang tanya kita dah, main telefon ke nak mengajar. Kita jawab persoalan melalui apa yang ditanya melalui telefon. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang tanya kita, bila balik Turki? Assalamualaikum, semoga sihat semua. Waalaikumsalam. Dah, kita baru lagi balik Turki, lebih kurang 2 minggu lebih. Dah, ni duduk rumah dalam 5 hari lah, lebih kurang. 5 hari ataupun 4 hari, dia ingat dah. Dah, ada persoalan nak diaju ataupun nak ditanya tak? Kalau tak ada, kita terus kepada yang kita nak point, iaitu di tangan saya ini adalah CJ ataupun CJ wakaf. Mana-mana yang berminat nak wakaf, Darul Zahra wa Tahfizul Quran, Kampung Kuala Dura, Bukit Jenaga, Ulu Terengganu Darul Imam. Ni kalau ada duit lebih, boleh kita berwakaf dengan RN RM50 satu lot, RN RM100 2 lot, RN RM500 10 lot, RN RM1000 20 lot. Kita boleh niatkan setiap lot yang kita ada untuk diri kita, untuk anak-anak, yang lebih penting untuk ibu bapa kita, untuk orang tua kita yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, masa inilah untuk kita berbakti kepada mereka. Jika kita tak sempat berbakti ketika mana mereka hidup, maka masa inilah kita ambil peluang. Lebih-lebih lagi, kita buat perkara ini di bulan Ramadan yang penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin mengajak kepada semua pendengar
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk sama-sama membangunkan madrasah ini. Untuk kita sama-sama membangun madrasah ini. Bukan untuk saya saja, untuk kita semua. Jika tuan-puan para pendengar ada yang berkemampuan dan ada mampu tenaga, dan dari sudut tenaga, dan ada hak jenis kuat, dan hak dekat-dekat, dan hak dekat-dekat yang ada kemampuan tenaga untuk bergotong royong baca seming, mari pakat baca seming sini. Datang mari baca seming. Nak tolong dak buat madrasah. Kalau ada tenaga tak mampu nak buat dengan duit, ada tenaga nak tolong baca seming pun kita makluk-alukan. Nak mari tolong jauh sangat. Nak mari tolong jauh sangat. Tapi ada duit RM1 2. Nak mari jauh sangat. Ada duit RM2 je. Jom. Tapi ada duit RM1 2. Jom menyumbang untuk kami bina. Walaupun RM1, walaupun RM2. Nak cerita ada seorang sahabat kita. Alhamdulillah. Ada seorang sahabat kita, dia panggil mesej lah. Dia kata, Ustaz, kita duit tak banyak, tak mampu nak bagi banyak-banyak. Kita bagi RM1, RM2 ni boleh tak Ustaz? Kita kata, tidak ada masalah nak bagi RM1, nak bagi RM2. Jika tak mampu nak beli lot tanah, kita boleh menyumbang RM1 ataupun RM2. Semoga dengan sumbangan itu ikhlas kerana Allah Ta'ala janji kita menjadi pemberi. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh barakah. Jika anda nak sumbang, kalau kita semua ada di antara kita nak sumbang, berbentuk bahan binaan seperti seming, batu-bata, pasir dan sebagainya. Banyak lagi lah nak cerita satu-satu susah pula. Kalau ada nak sumbang batu-bata, seming dan sebagainya, mari hantar. Kami terima semua hak tuan-puan nak sumbang. Dan kami sangat-sangat memerlukan bahan binaan ini. Dan kami nak, kalau boleh, biar madrasah ini siap dengan segera. Jika ada rezeki lebih, mampu beli lot tanah wakaf, belilah lot tanah wakaf. Dan yang paling penting, jangan lupa niatkan pahala kepada ibu bapa kita. Dan jika mereka telah meninggal dunia, inilah peluang kita untuk nak berbakti jasa kepada mereka. Inilah dikatakan sahak akhirat. Sebab apa saya sebut sahak akhirat? Kita buat pelaburan di sini, dalam kubur nanti, sahangnya terus mengalir pahala kepada kita. Kenapa saya kata sahangnya mengalir pada kita? Pahala mengalir kepada kita. Sebab apa? Kepada ibu bapa kita di dalam kubur. Sebab apa? Kerana atas tanah yang kita wakaf, di atas setiap sen yang kita sumban, dan setiap sen duit yang kita sumban, ada orang mengaji Al-Quran, tempat yang kita, sen yang digunakan untuk bina madrasah, sen yang kita wakafkan tanah tadi, ada orang menghafal Al-Quran. Tempat madrasah tadi orang bina menghafal Al-Quran. Ada orang belajar hadis. Ada orang belajar semayang. Setiap kali mereka menghafal Al-Quran, kita dapat pahala. Setiap kali mereka belajar hadis, kita dapat pahala. Setiap kali mereka belajar semayang, kita dapat pahala. Itu baru cerita pasal generasi yang pertama. Generasi hak awal-awal. Kalau kita nak hitung, dah tahu berapa banyak pahala. Nak hitung hak tadi pun dah tahu berapa banyak pahala. Sebab selepas pelajar yang belajar di sini pandai, dia mengajar di tempat lain. Contohnya, dia pernah belajar macam saya lah. Saya buat contoh saya. Saya pernah belajar di madrasah ataupun di pondok. Di Bukit Jong contoh. Saya belajar di pondok madrasah Darul Muhaji. Guru saya dapat pahala disebabkan saya belajar di sana, saya sampai ke orang lain pula. Saya ambil ilmu daripada guru. Dan guru pula
saya pula, siapa ke orang lain pula, apa yang dipesan oleh guru. Itu ilmu yang manfaat. Lepas tu, madrasah ataupun pondok yang orang sumbang di madrasah Bukit Jong ataupun pondok Bukit Jong dulu. Tak, setiap kali orang sumbang, tak, saya duduk di pondok. Masa saya duduk dulu, tak bayar pun. Tak bayar pun, bayar bil api. Bayar bil air, bayar makan dan bayar minum saja. Tak, masa PK awal, kita bayar RM50 untuk apa? Untuk makan. Sebab makan sekali. Tak, kumpul ramai-ramai, kita makan. Masa saya duduk pondok. Bayar api tak dah. Sebab ada orang yang menyumbang. Setiap kali orang guna api, guna air, guna untuk mandi. Dah, orang yang menyumbang api tadi, orang yang menyumbang elektrik tadi, api, elektrik tadi, dah dapat sahab pahala. Dah budak-budak belajar, boleh belajar dengan baik, boleh belajar dengan sempurna. Lepas tu pergi kawah. Lepas tu budak-budak pula habis belajar situ, dia sapa ke orang lain pula. Banyak mana pahala kita dapat. Kita tak nampak. Baik tu, beruntung orang-orang yang membantu orang-orang yang belajar ilmu agama, bina sekolah agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita buat wakaf pun untuk mudah orang. Contohnya, kita buat wakaf tepi jalan supaya nak mudah orang berteduh. Kalau time hujan dan sebagainya, orang dapat berteduh, tu dapat pahala dah. Kita menolong orang. Apatah lagi kita menolong orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu baru cerita pasal tadi. Bayangkan laporan kita buat tadi, walaupun hanya kita bagi sedikit saja. Sikit je kita bagi. Dah banyak pun. Tadi kita cerita bayar elektrik. Orang bagi sumbangan sikit-sikit. Bagi RM1, RM2. Boleh terbinanya pondok. Boleh terbinanya sekolah. Terbinanya surau. Terbinanya tempat pengajian. Pelajar-pelajar makan dengan hasil yang kita sumbang. Setiap itu, ia mengalir kepada kita. Pahala tadi mengalir kepada kita. Pahala itu mengalir kepada kita, kepada ibu bapa kita di dalam kubur. Sebab apa? Sebab kita niatkan kepada ibu bapa, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Baik itu hadis Nabi SAW khabar dalam satu hadis, mana qasa min malin. Tidak akan mana qasa sedekatun. Tidak akan berkurang sedekah min malin daripada setiap harta kita. Apa? Tidak akan berkurang. Ia akan bertambah. Zid. Ia akan bertambah semua. Ia akan mendapat keberkatan, rahmat daripada Allah SWT. Jadi, sekali lagi, sebelum saya tutup majlis, saya mengajak dan saya memohon yang ada rezeki, boleh bagi sumbangan. Yang tak ada rezeki, tak mampu nak bagi sumbangan, bagilah sumbangan. Kita boleh bagi sumbangan melalui kita share, kita bagi tahu kepada sahabat-sahabat, kepada rakan-rakan untuk sama-sama membantu kita mendirikan madrasah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah dan silap kasar bahasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.